Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita bertemu kembali dengan berapa dengan satu tajuk yang penting juga dan perlu diambil tahu oleh semua peternak ataupun pelajar lah. Sebab apa, tajuk ini adalah menentukan kita menyelamatkan nyawa anak ternakan sendirilah. Kalau salah tindakan kita ni lah mungkin mengakibatkan ancaman kepada anak ternakan tu sendirilah. Okey, kita teruskan tajuk kita hari ni. Okey, tajuk kita hari ni kendali anak baru lahir dan asuh anak ternakan. Definisi dia membantu dalam proses kelahiran jika perlu, dan seterusnya membantu dalam penjagaan, rawatan, kesihatan, pemakanan dan lain-lain. Memastikan anak ternakan sihat dan mampu membesar dengan jayanya. That's why kita kena semasa kelahiran memang secara normalnya bagi lembu yang dia bergantung juga, bagi lembu yang terduduk dalam sistem pemeliharaan feedlot, dia kurang bergerak. Kadang-kadang semasa dia melahirkan anak tu, dia mungkin akan berlaku satu, orang cakap, permasalahan tu lahir macam cangkut ke ataupun anak songsang ke apa, sebab dia tak bergerak aktif. Tapi macam anak bila kita buat pemeliharaan secara ekstensif, lepas bebas, ataupun macam kalau kita lihat sistem integrasi di bawah kelapa sawit, sepanjang integrasi kelapa sawit, kalau ikutkan kita tak perlu pun membantu untuk melahirkan anak, sebabnya dia akan lahir sendiri. Kadang-kadang kalau kita, pengalaman saya bila saya bekerja dulu di satu ladang integrasi, kita tahu je tengok ini bunting ni, kalau kita tengok dari jauh kan, bunting berat, kita tak perlu risau. Sebab kalau dia lahir pun ibu takkan tinggalkan anak dia, dan dia lahir dan anak selamat selamat lahir lah dengan ibu. That's why kalau nak tarik masuk dalam kandang pun tak ada masalah, boleh. Tapi bagi orang cakap tidak membuatkan dia terkejut, dan dia tidak, apa orang cakap, sebab dia tidak bersama dengan kumpulan dia, biarkan dia lahir dengan dalam kumpulan dia sendiri. That's why kita hanya perlu pantau sajalah. Okey, dan seterusnya kalau dia dah kerana dalam sistem intensif, dalam kandang sepenuhnya, kita kena menjaga, merawat, buat rawatan, kita kena jaga kesihatan dia dan pemakanan lah, supaya anak ni dalam dia sihat dan membesar lah. Okey, kita tengok definisi beberapa universiti. Okey, kolostrum adalah satu susu yang dirembeskan oleh ibu ternakan selepas melahirkan anak. Sebenarnya susu kolostrum ni dah orang cakap dah ada sehari ataupun 2 hari sebelum lembu orang cakap lembu beranak. Mengikut pengalaman saya, dulu saya pernah ada satu kes ni, anak ni baru lahir dan maknya pun mati, dan dalam masa yang sama ada juga ibu yang penting berat. Bila kita cuba perah, dekat situ ada susu kolostrum, dan bila kita perah dan beri kolostrum kepada anaknya, kepada anak yang pada ibu yang dah mati ni, bila kita perah pun macam terkejut jugalah, boleh tak boleh pakai kan. Tapi bila kita perah, kita bagi pada anak yang ni, boleh lah, tak ada masalah, anaknya pun sihat lah. Cumanya kolostrum ni biasa dah terhasil daripada 2 hari ataupun 2 hari ataupun 1 hari sebelum ibu ni beranak lah. Dan dia akan mengeluarkan kolostrum sehingga 4 atau 5 hari berikutnya. Mana lepas dia beranak, 4-5 hari lepas tu orang cakap kolostrum ni akan keluar sahaja. Ini adalah susu awal, dia hanya dapat pada waktu ini saja. Okey, kolostrum dapat beza dengan susu normal kerana dia agak pekat, dia warna kuningan. Dan susu kolostrum ni dia mempunyai nutrien yang tinggi, sebab dia nak bagi pada anak untuk kuat, untuk aktif. Sebab tu bagi anak ternakan yang baru lahir, kalau kita tengok, kalau nampak anak tu dapat berdiri tegak kan, dia jalan pun dah stabil, tu menunjukkan dia dah mendapat susu kolostrum lah.
Ketinca iodin adalah bahan antiseptik yang kita gunakan untuk nyah kuman, disapu, dicelup dan disembur pada pusat rumian. Nanti kita akan tengok apa yang kita akan buat dengan ketinca iodin ni. Okey, peralatan untuk mengendali anak buah lahir. Anak buah lahir ni apa kita nak kena buat? So, apa kita buat adalah kita kena sediakan gunting, glove, timbang dan tinca iodin. Okey, proses proses kelahiran ni macam mana dia berlaku? Berlaku dalam tempoh 6 jam. Proses yang pertama ya, tidak dapat yang amat kasar kita ni bermula dengan kuncupan otot uterus untuk tujuan merangsang membetulkan anak. Mana dalam proses tu dia akan membetulkan anak lah. Kedudukan anak tu. Okey, vagina dan uterus bentuk saluran terus. Aktiviti meneram menolak anak ke cervix dan vagina kantung atroken pecah. Okey, kantung amniotik mengandungi anak ditolak ke rongga pelvik. Mana makin lama dia akan deteran tu dia akan tolak keluar lah. Anak menguncup rangsang menguncup abdomen. Okey, selama 70 minit pula bermula dengan kuncupan otot abdominal. Kantung abdominal tolak terus ke vagina, dia akan terus makin ke belakang. Vagina dan uterus bentuk saluran terus. So, organ-organ pembiakan ni akan membantulah. Butuh muncul di vulva dan kaki hadapan kelihatan dalam kantung embiotik, mana dalam water bag lah. Maksudnya dalam air ketuban dia lah. Okay, aktiviti meneran tujuan kaki anak memecahkan kantung embiotik, cecair dan embiotik keluar. Maksudnya kalau kita tengok, kalau orang cakap air ketumban dia dah pecah tu, maknanya anak tu dah bersedia untuk dikeluarkan lah. Okay. That's why kalau kita nampak air tu dah pecah, kita cuba cepat-cepatkan keluar. Okay, kepala anak memenuhi ruang vulva, kuncupan otot abdominal dan uterus sampai ke muncak menolak kepala anak keluar. Dia ini bergantung, mungkin memanglah secara normalnya ada yang keluar kepala dulu, ada yang keluar kaki dulu, ada yang terlipat kat dalam. That's why kita kena tengok. Tapi kalau biasa kalau kepala yang keluar dulu, dia agak normal sikit lah. Maksudnya kita tak perlu nak bantu dan dia dapat keluar dengan sihat lah. Bahagian toraks anak ditolak melalui vulva, diikuti apa dan kaki belakang. Maknanya kalau dia keluar kepala dulu, kita tak perlu risau. Kan? Tapi kalau dia keluar kepala dulu, maknanya di hujung tu kepala, tapi dia nak deteran pun masih sangkut ataupun ibu penat, mungkin kena bantu dengan kita mendapatkan kaki hadapan untuk kita tarik secara perlahan-lahan. Tarik anak semasa teran pun dia ada kaedah dia. Kita akan tengok. Okay, dalam tempoh ketiga, tempoh 6 jam, kuncupan otot abdomen menurun dan kuncupan terus masih berlaku menolak keluar membran dan membran anak dan plasenta. Maksudnya kali ni dia dalam tempoh berapa jam ni dia akan tolak anak tu teruslah. Okey, mengendali anak selepas berlahir, apa ibu ni akan buat? Okey, ibu ni akan menjilat anak dia untuk membersihkan anak dia, merangsangkan sistem pendarahan dan pernafasan dan mengeringkan bulu. Maksudnya kalau anak tu lahir secara normal, kita jangan kacau. Biar ibu dia jilat dan mengeringkan bulu dia dulu. Ataupun kalau macam cakap lembu tenusu dan jinak, biasa kalau kita boleh rapat dengan anak ni, apa yang kita boleh buat adalah kita bersih dan membuangkan lendir dekat mulut dengan hidung tenaga lah. Lepas tu menggosokkan kedua-dua belah badan, menggosok kedua belah badan untuk bantuan pernafasan. Sekiranya berlaku kita lahir anak tak hidup lah. Kita boleh tengok keadaan lah kan. Okay, anak dia nafas dan sukar bernafas. Okay, angkat kalau kita misalnya kalau anak tu anak tarik, tak tarik, anak dia tak, orang cakap tak menunjukkan reaksi ataupun tak bergerak. Apa yang kita buat adalah kita kena angkat kedua-dua kaki belakang dan kepala ke bawah. Kita patut seorang lagi, kita minta dia menekan bahagian dada dengan dalam keadaan tak terlampau kuat, tak terlampau perlahan. Maknanya kita macam tepuk jugalah supaya dia memberi, orang cakap, tekanan kepada jantung tu lah kan. Lepas tu dalam masa yang sama kita kena buang lendir dengan lendir pada mulut dan hidung lah. Itu yang paling penting, kadang lendir tu yang menghalang pernafasan tu. So bila anak tu dah hidup balik, kita akan biar dengan ibu lah, ibu settlekan. Dan macam mana kita dalam tempoh berapa kita kena bagi ruang pada ibu lah untuk bersama dengan anak dia.
Okey, biasa dalam tempoh 30 minit, anak tu dia akan cuba untuk bangun. Dia akan bangun duduk, bukan bangun duduk, bangun jatuh. So anak tu dia akan cuba merapatkan pada ibu untuk mendapatkan kolostrum. So kita sebagai peternak, kita kena bawa anak tu rapat kepada ibu. Tapi bergantung jugalah. Kalau macam lembu pedaging ni, kalau yang bela dalam kandang dan dia bersifat agresif, lebih baik janganlah, sebab dia untuk risiko bagi kita juga. Pengalaman saya sendiri, bila tahun 2 saya dah tiba dengan peternakan ni daripada semenjak sekolah menengah lagi. Pengalaman saya pada tahun 2009 di sekolah Teknik Teluk Intan, sekarang Kuala Vocational. Situ kita ada ternakan lembu pedaging yang buat secara ekstensif. So bila ibu dia mau beranak, bila kita ambil anak dia, ibu dia tengok, sebab kes ni kita nak buat potong tali pusat lah. So bila kita ambil anaknya, ibu tengok, dan bila kami bawa lagi anak dia, kami dengan kawan saya ni, dia mengejar tau. So that kita terpaksa letak anak tu balik, dan kita letak anak tu di situ, dan kami ni lah bergerak lah ke tempat lain kan. So agak risiko. Hati-hati bagi lembu pedaging lah. Untuk lembu tenusu, dia biasa baka yang jinak, mungkin tak ada masalah lah kan. So that dia kena berhati-hati lah. So untuk peternak, membantu untuk ni lah, kita kena ambil anak tu, rapatkan kepada ibu supaya dia boleh ni lah dapatkan kolostrum. Okay, biasanya dalam tempoh 30 minit ataupun sejam ataupun sejam setengah, bila anak tu dah boleh berdiri, itu menunjukkan dia dah dapat kolostrum lah. Okay, kita tengok satu video ni, adalah satu proses kelahiran lah dengan penjagaan. Okay, so bila anak ni baru lahir, macam tadi tu kita buat bantu lahir. Sebabkan anak tu tak menafah, apa yang kita kena buat adalah, nampak macam saya cakap tadi, kita akan tepuk, lepas tu dah seorang lagi akan membersihkan hidung dan akan membersihkan mulut lah. Lepas tu kita akan menggosokkan ni lah, dada dia. Menggosok kedua belah-belah dada dia lah. Nah, masa yang sama, lendir dalam hidung dan mulut ni kita akan buangkan lah. Tengok, ini cara dia, kita tengok di mana. Nampak tali kita pakai kena dia. Lalu 24 kilo. Ini tengok. Besar. Nampak dia tak? Okay, video ni dia ambil pada kalau tak salah saya, masa ni saya dalam SKM 2. Okay, di sisi veteriner lah. Dan selepas kita dah selesai ni, anak pun orang cakap dalam reaction pun dia dah orang cakap dah menunjukkan tanda-tanda positif. Tak akan biarkan dia dengan ibu dia lah. Okay, biasanya ini pada lembu tenusu, ibu dia tak agresif lah. So that kita orang cakap boleh rapat dengan ibu dia, dan ibu dia pun tak marah lah sekiranya kita orang cakap menghampiri anak dia. So kalau kita dapat lihat kat sini, okay, ibu ni dia akan jilat anak dia. Kita cakap tadi, dia menjilat untuk memberi peredaran darah, untuk mengeringkan bulu dia. Okay, kita teruskan. Okay, dan seterusnya apabila kita kena buat adalah kita memotong tali pusat. Okay, apa yang kita kena buat adalah sekiranya anak tu dah selesai, apa semua dah berdiri dapat kolostrum, apa kita potong tali pusat adalah untuk sebab apa? Kita nak elak kecederaan dan mengurangkan kontaminasi
kepada kotoran dan jangkitan kuman. Kalau kita tengok selepas dia lahir, ada bahagian yang paling sensitif adalah tali pusat. Sebab tali pusat tu adalah bahagian yang orang cakap masih ni lagi, dia tak kering lagi, masih lembap lagi. Dan tali pusat ni direct kepada badan dia. Dan sekiranya tak bersihkan tali pusat ni, dia kebarangkalian ternakan ni bila dia besar ataupun di peringkat remaja, dia boleh mengalami penyakit jaundice lah. Dia masuk melalui pusat tu lah, dan penyakit lain. Dan kadang-kadang kalau kita tengok, kalau kita tak potong dan tali pusatnya panjang, kadang-kadang bila anak tu berjalan, walaupun dia baru lahir, dia dah dapat kolesterol semua dia berjalan, dan dia pijak lah, dan keadaan kanan yang kotor lah apa semua. So dia agak membahaya dekat situ. So kita kena potong tali pusat tu. Biasanya kita akan buat dalam tempoh sejam ke 2 jam lah sampai kelahiran. Kita tengok kelahiran dia macam mana. So kita hanya kira potong 6 cm daripada pangkal pusat. Okay, 6 cm saja, tak payah panjang-panjang. Dan lepas tu kita akan buatnya kuman. Yang saya cakap ni lah, kita guna tinca iodin untuk membunuh kuman, menghalang jangkitan kuman kat atas anak. Dan selepas kita spray tu, untuk yang pertama kali, lepas kita spray dalam dan luar, apa yang perlu kita buat adalah, kalau sekiranya lebih baik kalau kita kerja ni agak susah sedikit lah bagi orang yang jari besar. Biasa kalau orang yang jari kecil, kita akan ikatkan di hujung tali pusat tu, kita akan ikat mati sebenarnya. Ikat mati, tapi perlahan, jangan tarik kuat sangat, dia akan menyakitkan ternakan tu lah. So kita ikat perlahan, sekiranya boleh buat lah, dia tak ada satu ni lah. Lepas tu spray iodine ni kita akan buat 2 kali sehari sehingga 4 hingga 5 hari. Itu pun selagi dia tak kering, selagi tu kita akan spray. Kita kena buat sehingga dia kering lah. Tapi biasanya dalam tempoh kajian saya dan pemerhatian saya, 4 hingga 5 hari ni dia memang dah kering lah. Dan seterusnya apa kita kena buat, ni biasalah untuk sistem record kita. Kita kena menimbang anak tu setiap kali lahir. So timbang anak ni tak ada masalah, sama ada kita nak guna timbang macam ni boleh, timbang gantung pun boleh. So kalau timbang macam ni mungkin dia tak berapa nak elaborate lah, tak pun nak tepat. Tapi kita kena buat sistem record kita. So setiap anak dilahirkan untuk timbang dapat berat anak tersebut, simpan rekod timbangan untuk proses kenaikan badan. That's why kita kena rekod timbangan ni penting. Daripada dia lahir kita tahu dah berapa berat dia. Okay. Okay, seterusnya kita akan asingkan anak ternakan. Okay, lembu tenusu. Biasanya dia tak akan bermalam dengan ibu dia pada hari yang pertama. Dan seterusnya biasanya lepas dia lahir, ibu dah jilat, kita dah timbang, dan tempoh 1 hari tu kita akan terus asingkan dia. Kita akan letakkan pada petak individu yang memang bersih lah. Dan petak-petak individu ni kita akan bagi dia susu apa semua, dan sepanjang tempoh 1 hingga 2 hari, 3 tempoh tu pada hari 1, 2, 3 dan 4 kita akan bagi kolostrum lah. So that ibu yang dah beranak tu, kita tak akan masukkan dalam kumpulan pemerahan biasa. Kita kena asingkan ibu tu juga. Kita kena perah pakai tangan lah untuk mendapatkan kolostrum, dan kolostrum tu kita bagi pada anak dia ni lah. Okay. So diletakkan selama 14 hari sebelum dipindahkan ke petak kumpulan yang lebih besar lah. So di petak individu ni dalam tempoh 14 hari, mengantung juga tengok dengan pemakanan dan pembesaran dia macam mana. So bagi anak lembu berdaging, macam saya cakap tadi, dia lahir di ladang juga, tak ada masalah. Dibiarkan bersama ibu dan diletakkan di petak individu yang bersih. Kalau kita dapat bawa kandang, kita asingkanlah ibu dengan anak, supaya anak ni senang dapat kolostrum lah, kan. Tapi kalau kita nak asingkan anak aja, ibu tak payah, agak susah sikit lah. Biasa kita asingkan ibu dan anak, kita letak pada satu petak lah. Okay, pengasingan perlu dilakukan sekiranya anak tersebut dia sihat dan mengambil sedaan. Okay, kalau tak sihat dan cedera, mungkin kita boleh asing lah. Tapi saya cakap tadi, hati-hati. Okay, sebab biasa lembu dalam integrasi ni, lembu lembu sama ada lembu daripada cakap Bakem, Brahman dan kacungan kikir. Tapi lagi dia integrasi, dan sebenarnya dia bergantung daripada sistem penjagaan kita lah. Pasal integrasi ni dia tak berapa, orang cakap maksudnya kita dengan dia agak agresif lah. Sebab dia bukanlah lembu yang kita boleh jinakkan lah. Dia agak susah sedikit untuk dijinakkan.
Okey, pengasingan anak ternakan ni untuk kambing dan baby juga pun senang sebenarnya, tak susah. Ditempatkan pada satu petak khusus yang bersih bersama ibu dalam tempoh seminggu. Maknanya ibu dengan anak letak satu petak kecil, itulah tempoh seminggu supaya anak tu senang untuk dapat susu lah. Tapi kena ingat kadang kambing ni anak ada lahir lebih daripada satu. Kadang-kadang sepanjang pengalaman saya pernah dapat sepanjang saya bekerja, pengalaman anak ni lahir maksimum saya pernah dapat 4 sekali kelahiran dalam 4 ekor. That's why dia agak kena dalam penjagaan yang tinggi lah. Okay. So that bila kita asingkan ibu dengan dalam satu petak yang sama, so memudahkan anak-anak ni untuk mendapatkan kolostrum pada ibu tu. Okay. Okay, setelah 1 minggu, berapa ibu dan anak akan ditempatkan satu petak yang lebih besar dalam selama seminggu. So dalam selepas seminggu ataupun seminggu setengah, ibu dengan anak ni diletakkan satu petak juga. Ada ibu dan ada anak. Maksudnya dalam tu ada banyak ibu dan banyak anak dalam tu lah. Dan setelah tempoh 2 minggu hingga dia dapat cerai susu, biasa cerai susu 2-3 bulan lah. Ada kambing yang dah 2 bulan dah habis cerai susu. Ada yang tak sampai 2 bulan pun, sebulan lebih dah habis cerai susu dah. Kita bergantung tengok keadaan pengusaha ladang kita dan kita tengok pembesaran anak tu sendirilah. So bila kita dah potongkan susu, anak ni kita boleh asingkan ikut jantina lah. Okey, pemberian susu ternakan. Okey, kita nak mengetahui langkah di dalam pemberian susu anak kena supaya dapat lakukan kaedah-kaedah dengan prosedur yang betul. Susu ni kita kena bagi dengan kaedah yang betul. Kalau kita bagi dalam kaedah yang salah, mungkin dia akan menyebabkan satu dia agak bahaya kepada orang cakap anak ternakan sendiri. Mungkin dia akan tersedak. Okay, sebabnya bila kita bagi cara yang salah, susu tu masuk ke paru-paru lah, masuk ke sistem pernafasan lah. Okay, ini adalah botol susu. Okay, dengan contoh kalau macam botol susu kambing, mungkin puting dia sikit macam susu kambing. Kita boleh pakai botol yang standard yang pakai baby untuk manusia punya lah. Tapi untuk lembu dah ada satu orang cakap botol susu khas dengan puting yang lebih panjang sikit lah. Okay, dan ini baldi susu biasanya kita akan bagi pada umur 2 minggu atas lah. Maksudnya dia dah duduk dalam petak individu dan dia orang cakap dia boleh hisap puting tu dengan cergas lah. Okay, kita akan tuang susu dalam baldi tu dan kita buat letak saluran dan dekat dinding tu kita akan letak puting lah. So dia akan sedut di situ. Okay, kolostrum macam kita cakap tadi, dia susu yang daripada ibu lah. Dan dia banyak antibody lah. Okay, dan ini susu gantian kami biasa. Dia dalam bentuk tepung macam susu manusia juga. Okay, perlu dimancur dengan air suam dengan nisbah yang betul. Nisbah ni kita kena tengok dengan packaging yang kita beli. Kadang kat packaging tu ada tulis dah berapa nisbah suam, berapa nisbah tepung yang kita perlu, tepung susu yang diperlukan. Dan biasanya kita import, kebanyakan diimport pada New Zealand dengan Australia lah. Okey, kenapa adanya susu tepung? Okey, macam lembu tundusu, selepas dia dah habis kolostrum, ibu ni kita akan masuk dalam kumpulan pemerahan. Kita boleh gunakan susu daripada pemerahan yang ramai-ramai ni untuk bagi anak, tak ada masalah. Tapi sekiranya macam susu ni kita dah gunakan sepenuhnya untuk sebagai kita punya income, kita jual susu dan kita ganti dengan susu tepung ni lah. So kita kena bancur dan kita akan bagi. Okay, pemberian susu pakai botol susu disediakan botol plastik yang sesuai, biasa 1.7 liter yang telah dibersihkan. Isi susu dalam botol ikut kadar yang diperlukan lah. Okay, pasang puting getah pada mulut botol. Okay, dongakkan kepala anak 30 darjah. 30 darjah lah, bukan 90 darjah, 30 darjah saja supaya ni dia punya laluan kita senang, kita nak laluan makanan dia ni terbuka lah. Dan susu lembu masuk. Okay, masukkan ibu jari tangan ke dalam mulut anakmu, bagi dihisap ibu jari ni dulu
Lepas tu masukkan protein susu ke dalam mulut anak yang terbuka. Masa kita masukkan jari, lepas tu dah hisap 3 kali, kita akan masukkan puting tu pula. Kita akan bertukar pula dengan jari kita. Okey, pegang betul keadaan condong sama dengan paras kepala anak. Kalau 30 darjah, botol ni pun kita kena buat 30 darjah jugalah. So, biarkan anak menghisap sehingga susu tu habis. Basuh dan bersihkan botol dan puting dengan air bersih dan lebih baik dengan air panas lah. Tu keringkan botol dan simpan lah. Okey, pemilihan susu menjadi sebaldi. So, okey, ambil baldi aluminium. Biasa kita pakai aluminium kalau kita tengok gambar tu pakai plastik. Dalam gambar lama. Dan saya tak berapa sesuai lah. Tapi seeloknya kita pakai aluminium. Kita pasangkan dengan putih dengan tube plastik dengan kedudukan yang betul. Kita tuang susu untuk keperluan dalam baldi tu lah, keperluan lembu tu lah sendiri. Sangkut baldi pada tempat dah sediakan. Biasa setiap petak tu dah ada gelong dia tu. Okay. Biarkan anak menghisap sehingga habis. Dah habis biasalah kita ambil, kita basuh dan kita bilas dengan air panas. Tu kita keringkan lah. Okay, sebab apa dengan air panas kita nak elak kuman lah sebenarnya. Okey, makanan awal ternakan. Okey, apa yang kena ada? Okey, makanan awal rasa kita akan ada calf starter lah. Sesuai calf starter ni untuk anak lembu lah. Okey, sesuai untuk lembu susu dan lembu berdaging lah, memang untuk anak lembu. Okey, makanan tambahan ni dia cukup lah protein, vitamin, karbohidrat dan galian. Dia ni adalah orang cakap makanan tambahan tapi untuk anak lah. Kita mengenai jagung, soya, PKC dan mineral sesuai pada umur 2 minggu dan 3 bulan. Bergantung pada anak sendiri, penerimaan anak tu. Okay, membantu proses untuk membina dan memulihkan rumen berfungsi secara berperingkat. Okay, kita bukan bagi pada anak tu sekali banyak tak ada, kita bagi sikit, tapi yang sama kita bagi susu lagi. Okay, yang kedua adalah ini untuk kambing pula. Dipanggil crib feed untuk rumina kecil, anak rumina kecil. Dia punya tu pun protein, vitamin, karbohidrat dan galian. Dan dia satu juga sini membezakan calf starter dengan crib feed ni, dia tak ada PKC je. Crib feed ni dia ada jagung, soya bean dan mineral lah. Okay, sama juga sesuai untuk umur 2 minggu dan 3 bulan. Saya cakap tadi mengikut keadaan anak tu sendiri. Membantu proses sama jugalah untuk memulihkan rumen ni berfungsi secara berperingkat lah. Okay. Sebenarnya adalah rumput muda. Okay, rumput muda ni adalah rumput daripada umur yang muda lah. Okay. Daripada umur 2 minggu, kita bagi juga umur 2 minggu, menggunakan ternakan biasa dengan pemakanan rumput. Sama juga kita bagi dia biasa dengan rumput supaya lama dia akan merangsang sistem pencernaan dia tu sendiri. Okay, elak rumput muda yang tajam kalau boleh. Macam rumput muda yang tajam ni macam okay, kalau kita rumput Napier yang kita ambil pada waktu pada ketika walaupun dia muda dan kita chopping tak terlampau kasar, dan dia masih dalam keadaan yang dalam keadaan yang ada embun. So bila ada embun ni tajam tau, dia bisa. So that dia kalau kita sendiri pun kalau kita angkat Napier pada waktu yang salah, ada embun apa semua. Di sini bila kita angkut pun kadang-kadang bila kita tak tahu angkut sekali banyak pun kita punya ni pun akan bercalar tau sebenarnya. Tengkuk ni akan bercalar. Tapi lagi pada anak ni dengan keadaan tisu yang masih lembut apa semua. Sepanjang pengalaman saya sendiri, bila kita bagi rumput Napier yang agak kasar, yang bukan kasar lah, dia agak tajam ni pada anak kambing, biasa dia akan kena puru tau. Dia akan luka pada tepi-tepi bibir ni. That's why kita kena berhati-hati lah sedikit. Kita bagilah rumput muda daripada jenis rumput yang lain kan. Okay, itu saja untuk hari ini mengenai Tunusu. InsyaAllah selepas ini kita akan pergi lagi dengan beberapa tajuk-tajuk yang lain lah.
Okey, sekian saja untuk hari ini. Oh, dan lupa pula. Nanti saya akan uploadkan juga beberapa video mengenai pemberian susu lah di dalam YouTube. So sekian saja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada tajuk yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.